Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat kasih Allah yang sekali lagi mengumpulkan kita setelah kita mengerjakan solat fardu maghrib berjemaah untuk mengikuti satu pengajian majlis ilmu yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah kematian kita kelak dapat beroleh syafaat Nabi SAW. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Barisan Jawatan Kuasa, Muslimin Muslimat, para jemaah Surau An-Nur, Bandar Fasa 3A, Seremban Selatan. Menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut, bersediakah anda menghadapinya? Kita masih lagi membicarakan tajuk yang berkaitan dengan diambang Sakaratul Maut, menjelang Sakaratul Maut tiba. Pada siri yang lepas kita telah ceritakan tentang kematian sahabat-sahabat Nabi dan juga kematian baginda Rasulullah SAW. Pada hari ini, pada muka surat yang ke-9, kita menyambung dengan peristiwa menjelang kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, putrinya Aisyah radhiyallahu anha menghampirinya dan duduk di sebelah kepala ayahnya sambil menangis. Dia berkata, "Wahai ayahku, sungguh benar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu. Demi umurmu, kekayaan tidak bermanfaat kepada seseorang jika suatu ketika nafasnya telah sesak di dalam dadanya." Syair ini ditujukan Hatim At-Ta'i, di mana kedermawanan dan kebaikan hatinya sudah tidak berguna lagi, memandangkan dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sepanjang hidupnya. Ini syair yang dibacakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan nazak. Demi umurmu, kaya tidak bermanfaat kepada seseorang jika suatu ketika nafasnya telah sesak di dalam dadanya. Apa guna lagi harta yang banyak waktu kita sedang nazak? Tak berguna. Kekayaan, apa yang ada pada kita, semuanya tak dapat membantu kita saat menjelangnya kematian. Syair ini adalah ditujukan kepada Hatib Al-Ta'i, seorang khalifah yang waktu hidupnya dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dia tidak bersedekah, dia tidak membantu orang. Jadi waktu hujung-hujung nak mati, barulah dia nak bersedekah, barulah dia nak dermawan, dia nak baik hatinya. Tapi dah tak berguna lagi, sebab waktu itu adalah waktu ajalnya. Oleh sebab itu, anaknya yang bernama Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayahku sentiasa menjamu tetamu, membantu orang ramai dan selalu menolong kesusahan orang lain. Adakah semua itu memberi manfaat di sisi Allah?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, sebab ayahmu melakukannya semua itu bukan kerana Allah,
dan dia hanya memperolehi balasan di alam dunia sahaja. Dia bukan buat kerana Allah. Kerana hujung-hujung nak mati, barulah dia jamu orang makan, baru nak ada sedekah. Bukan kerana Allah sebab dia fikir nak mati, baru dia nak berubah, nak bertaubat. Kata Nabi, semua itu bukan kerana Allah, tapi dia hanya dapat balasan di dunia saja. Orang puji dia, orang bangga dengan dia, itu sajalah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sadaqallahul azim. Dan kami hadapkan semua amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat 23. Di akhirat nanti, ketika semua orang ditunjukkan tentang amal soleh dia, pahala-pahala yang dikerjakan, yang diusahakan, yang berupa apa-apa saja amalan soleh dia, semua ditunjukkan. Dan waktu itu ada orang yang melihat amalannya besar menggunung, dan dia menyangka bahawa dia ahli syurga. Dan memang Allah Ta'ala memanggilnya pun sebagai ahli syurga, duduk dalam kalangan ahli syurga. Masuklah kamu ke dalam syurga. Maka malaikat pun mengiring mereka sampailah ke depan pintu syurga. Tiba-tiba Allah Ta'ala memanggil mereka, dan Allah Ta'ala mengatakan bahawa, wahai malaikat, campak mereka ke dalam neraka. Lalu kami hadapkan semua amalan yang mereka kerjakan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ditunjuk amalan depan mata, semua nampak, dah bayang nak masuk syurga. Lalu kami jadikan amalan itu hilang bagikan debu yang berterbangan. Hilang. Mana pahala tadi hilang dah, bagikan debu berterbangan. Lalu orang-orang yang menyangka dia ahli syurga, dia pun akan berkata, ya Rab, apa cerita ni? Kau bermain-main dengan kami ke? Tadi kau cakap kami ni ahli syurga. Tiba-tiba dah sampai masa pintu syurga, pahala amalan kami semua hilang. Tiba-tiba kau kata kami ahli neraka. Adakah kau sedang bermain-main dengan kami? Kalau kami ni betul ahli neraka, terus campak masuk dalam neraka. Jangan main-main macam ni. Dia macam persoalkan apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada dia. Ketika itulah Allah Ta'ala pun berkata, sesungguhnya apa yang aku lakukan pada hari ini adalah sama seperti mana apa yang kamu lakukan dahulu kepadaku. Dulu di dunia, kamu beramal, kamu bersedekah, kamu berbuat baik, segala-galanya kamu buat. Namun jauh di sudut hati kamu bukan kerana untukku, tetapi kerana dunia, kerana pujian manusia, kerana inginkan sesuatu yang berupa dunia. Maka sekarang ni pergilah minta kepada orang-orang ataupun sesiapa sahaja makhluk yang kamu inginkan hasil daripada mereka dahulu. Pergi, katanya. Ketika itulah Allah Ta'ala menunjukkan rasa cemburunya kepada kita. Allah Ta'ala ni cemburu. Kalau ada satu saja, walaupun sebesar zarah, ya, syirik ataupun menyekutukan Allah, maka amalan itu semua ditolak. Allah berpunyalah, kita takut amalan kita selama ini rupanya adalah satu benda yang sia-sia saja yang kita amalkan. Makna syair tersebut, demi Allah, kekayaan, pangkat, kedudukan takkan memberi manfaat sikit pun ketika nafas sesak dalam dada, atau jika nyawa sudah sampai ke tenggorok, atau jika sakaratul maut telah menjelma. Waktu itu tak guna, tak ada apa pun boleh bantu. Yang kita harapkan hanyalah, ya Allah, permudahkanlah. Ketika mendengar syair itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memandang ke arah putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Wahai putriku tercinta, janganlah kamu berkata seperti itu, kata Abu Bakar. Tetapi katakanlah, waja'at saqaratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Surah Qaf ayat 19. Kata Abu Bakar, tak perlulah cerita pasal tu, wahai putriku. Tak payahlah cerita pasal tentang harta apa sekarang ni. Tapi ceritalah tentang datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya sakaratul maut. Itulah yang dulu kamu selalu lari daripadanya. Tak nak memikirkannya, tak nak merenungkannya, rasa diri lambat lagi mati.
Rasa macam aku ni sihat lagi, lambat lagi kot kan, boleh hidup lagi 10 tahun, 15 tahun lagi. Kita fikir begitu. Tak nak fikir pasal mati. Ini yang kamu lari. Hari ini datang menghadap kamu. Kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu wafat, ahli keluarganya mencari harta untuk keluarganya. Ahli keluarga dia pun kumpul nak cari harta. Tengok apa harta yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Seorang khalifatul mukmin. Khalifah. Tahap dia tu bukan Perdana Menteri lagi. Pemerintah dunia Islam. Khalifah. Ya. Bukankah dia seorang khalifah? Dunia berada dalam genggaman tangannya. Khalifah harta tentulah banyak. Sedangkan orang yang memerintah negara yang kecil ke negeri yang kecil pun berapa banyak harta dia. Ini kan khalifah dunia, kan? Dunia dalam genggamannya. Namun ternyata mereka hanya menemukan seekor keldai betina dan 2 helai pakaian sahaja. Dalam riwayat lain menyebut seekor keldai betina, seekor unta dan 2 helai pakaian. Itu sahaja harta yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan lebih menyedihkan lagi ketika menjelang ajalnya, Abu Bakar berkata, kafankanlah aku dengan sehelai bajuku, sementara keldai betina dan bajuku yang satu lagi serahkan kepada Umar Al-Khattab. Baju yang dipakaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, dia kata baju ni nanti bila aku dah mati, ambil, bersihkan, cuci, kemudian bila dah kering, jadikan kain kafanku. Pakai kain kafan. Baju aku sehelai lagi, itu bersama dengan seekor kedai tadi, dua-dua ni bagi kepada Umar. Bagi. Abu Bakar suruh bagi pada Umar. Apa yang ditinggalkan untuk keluarga dia? Tak ada. Ya? Bagi pada Sayyidina Umar, pesankan pada Sayyidina Umar, wahai Umar, bertakwalah pada Allah. Semoga kematianmu tidak sesukar seperti yang aku hadapi ketika ini. Katanya. Kata Abu Bakar, pesan pada Umar begitu. Semoga dia mati tak macam aku mati sekarang susah. Sebaik sahaja keldai betina dan sehelai pakaian itu diterima Umar Al-Khattab, dia menerimanya dan menangis. Umar tengok baju tu, kedai, dia pun menangis, tesak-tesak. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kamu telah menyusahkan para khalifah setelah kewafatanmu. Kau ni betul-betul menyusahkan khalifah setelahmu. Kenapa dia kata begitu? Demi Allah, sesungguhnya khalifah dan pemimpin setelah Abu Bakar pasti merasakan kesusahan untuk mentauladani, mengikuti, mencontohi kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam menjalankan amanah sebagai seorang khalifah. Cari siapa pemimpin yang macam Khalifah Abu Bakar, yang hartanya tidak ada disimpan untuknya. Dunia dalam genggamannya, tapi sikit pun dia tak ambil kesempatan tu. Tak ada tuan-tuan. Pemimpin-pemimpin zaman sekarang ataupun zaman sebelum ini, tak ada seorang pun yang dapat menandingi kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita sendiri tuan-tuan, kalau kita mati pun, kita sebelum mati pun dah fikirlah tentang harta untuk keluarga kita. Ni tanah ni untuk anak yang ni, rumah yang ni untuk yang ni untuk yang ni. Kita dah fikir dah ada harta yang kita tinggalkan untuk keluarga kita. Kan? Terfikir tak kita bahawa harta yang kita usahakan ini, yang kita tinggalkan ini, bukan sahaja dapat membantu mereka, bahkan terkadang menyusahkan kita bila kita mati nanti. Susah. Nak kalau ada pertikaian. Susah tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau orang tu mati tanpa tinggalkan harta. Yang susah siapa? Anak-anak dia. Tak apalah, dia orang sendiri berusaha lah, cari rezeki. Macam mana kita boleh berusaha cari rezeki, dia pun ada usaha. Setiap orang itu pasti ada rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan. Tak ada satu makhluk yang bergerak dekat atas muka bumi ini, semuanya telah dijaminkan rezeki untuknya oleh Allah Ta'ala. Semua dah ada rezeki dah. Kan? Kita saja yang kadang-kadang rasa macam tak berapa yakin. Kan? Bila seorang tu mati, tinggalkan harta, kemudian antara keluarganya ada yang tak setuju, harta dibahagi macam ni. Kemudian harta tadi tergantung. Ada tergantung kan? Kenapa? Ni abang tak setuju, rumah tu nak jual. Kan? Habis dia bagi tak hak adik-adik lain. Tak bagi, dia nak duduk rumah tu. Rumah tak nak jual. Lepas tu hak orang tu tak dapat bagi. Kan kita ada faraid. Kalau sebuah rumah tu nilai ada 100,000.
Dia kenalah bagi, kalau nak ada rumah tu, bagilah bahagian adik-adik yang lain. Tapi duit tak ada. Nak jual rumah sayang, katanya mau pusaka. Maka tergantunglah harta itu. Sehinggalah keturunan dia, ataupun adik-beradik, ataupun anak-anak dia tadi, mencapai kata reda. Tak apalah, saya halalkan bahagian saya. Saya lepaskan bahagian saya. Nak capai keredaan tu lah kadang-kadang orang sampai tak bertunggu sapu semua. Lalu siapa yang menanggung akibatnya? Ahli kubur, pemilik asal harta tadi. Tuan-tuan, berat tuan-tuan tanggungjawab ni. Bukan saja di dunia, bahkan di akhirat nanti. Waktu kita rasa macam nak memudahkan orang kita, rupa-rupanya menyusahkan. Apa solusi yang ada? Solusi yang ada ialah sebelum kita mati, sebaik-baiknya tinggalkan wasiat. Itu lebih baik. Wasiat yang dipersetujui, didengari oleh semua orang. Hibah, maknanya agih kena wawan. Persiapan itu yang perlu kita buat. Selain daripada persiapan amalan kita. Oleh demikian, Ibnu Al-Qayyim dan lainnya menceritakan bahawa pada setiap pagi Abu Bakar keluar dan mendatangi perkampungan yang terletak di pinggir kota Madinah untuk menyaksikan secara langsung keadaan rakyatnya. Abu Bakar ni setiap pagi dia mesti hilang. Orang nak datang lepas subuh cari dia tak ada. Sampai waktu duha baru dia datang kat pejabat dia. Dia baru datang pejabat, baru kerja. Urusan rasmi dia. Jadi, setiap pagi dia pergi mana? Dia pergi mendatangi seorang perempuan tua yang buta. Orang perempuan tua yang buta dan keadaannya sangat sedih. Abu Bakar datang menyapu rumahnya, memasakkan makanannya dan menyiapkan minuman susu untuk perempuan tua itu. Setelah itu barulah dia kembali lagi ke kota untuk menjalankan aktiviti hariannya sebagai seorang khalifah. Inilah sifat Abu Bakar As-Siddiq. Dia seorang mujahid besar dan khalifah Rasulullah SAW. Maknanya, amalan ni tak ada seorang pun tahu. Sehingga sahabat yang paling rapat, Saidina Umar pun tak tahu bahawa Abu Bakar buat benda begitu pagi-pagi. Maknanya kat sini ialah, dalam kita buat amal, dalam kita buat kebaikan, ada kebaikan yang kita zahirkan. Orang nampak kita buat baik tu. Kita tunjuk ke orang bukan nak menunjuk, tapi mudah-mudahan orang ikut mencontohi kita kebaikan tu. Dan dalam sama, cari juga amalan yang orang tak tahu kita buat. Senyap je. Siapa pun tak tahu. Sehinggalah orang tahu sendiri. Sama ada waktu kita hidup ataupun telah kita meninggal. Baru orang tahu. Sebagaimana Umar radhiyallahu, kerana dia nak mencari Abu Bakar setiap pagi, tak ada. Mana pergi Abu Bakar ni? Lalu dia pun mengikuti Abu Bakar. Setelah sembahyang subuh, dia mengintip mana Abu Bakar pergi. Kemudian dia ikut, kenapa Abu Bakar keluar pagi-pagi, cepat-cepat nak pergi. Timbullah tanda tanya, dia ni pergi rumah bini baru ke? Kan? Contohlah kan, hilang je kan. Mengintip, mana dia pergi kan. Ikut punya ikut. Kemudian satu hari Umar melihat dia masuk ke rumah perempuan tua tersebut. Setelah berapa lama dia pun keluar. Umar tak puas hati. Dia pun pergi masuk ke dalam rumah perempuan tua itu dan dia pun bertanya, wahai wanita, wahai perempuan tua, siapakah kamu? Kamu ni siapa? Apa hubungan kamu dengan orang lelaki tadi? Dia menjawab, aku seorang perempuan buta lagi bernasib malang. Suamiku telah meninggal dunia sejak beberapa tahun dahulu. Aku hidup seorang diri kerana tidak ada keluarga yang menanggung kehidupanku, melainkan seorang lelaki yang baru sahaja keluar dari rumahku ini. Dia kata, aku ni hidup seorang diri, tak ada siapa pun yang peduli aku. Seorang perempuan tua yang tak peduli. Buta pula tu, tak ada siapa nak uruskan dia. Melainkan ada orang lelaki baik, setiap hari datang, tolong menguruskan rumahku. Umar tanya lagi, kamu kenal tak siapa lelaki tu? Dia menjawab, demi Allah aku tak kenal pun dia. Dia pun tak pernah bagi tahu nama dia siapa. Lalu Umar kata, apa yang dia buat kat sini? Dia menyapu rumahku, menyediakan minuman susu dan menghidangkan makanan untukku. Sebaik saja Umar mendengar penjelasan wanita tersebut, dia duduk sambil menangis kerana terharu melihat amalan seorang khalifah yang luar biasa itu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia. Kan? Masya Allah. Manusia agung ini dia contohi siapa? Contohi Nabi SAW. Yang mana Nabi pun ada amalan yang orang lain tak tahu. Abu Bakar yang paling rapat dengan Nabi pun tak tahu. Sehingga Abu Bakar kata, wahai Aisyah,
Setahu aku, semua amalan yang Nabi buat, semua aku dah buat. Apa saja amalan yang Nabi tak pernah buat, rasanya semua aku dah buat. Kata Siti Aisyah, ada satu amalan yang ayah tak pernah buat, yang mana Rasulullah buat, yang ayah belum pernah buat. Apa dia? Setiap hari Nabi akan pergi ke pasar, berjumpa seorang yang berbuta, seorang lelaki buta. Nabi akan menyuapkan makanan untuk dia. Maka pun rasa heran, bila masa Nabi pergi situ? Tak tahu kan. Senyap-senyap Nabi buat. Dan bila pergi ke sana, rupanya yang lelaki buta itu adalah seorang Yahudi yang selalu menghina, mencerca Nabi. Dia kata, setiap orang yang lalu kat pasar tu dia kata, wahai penduduk Madinah, jangan kau ikut cakap Muhammad tu, dia tak betul, dia gila dan sebagainya. Abu Bakar menangis. Kemudian Abu Bakar pun menyediakan makanan, terus sok kat mulut dia. Lelaki tadi makan, kemudian dia muntahkan balik. Tuh, dia kata, kau ni siapa? Mana lelaki yang selalu suap aku makan tu? Kata dia. Dia bukan macam ni cara dia suap. Dia suap, dia akan lenyek-lenyek bagi lembut dulu, baru dia bagi aku makan. Kata Abu Bakar, semuanya lelaki yang selalu kamu suap itu dah wafat. Siapa dia? Dia adalah Muhammad, orang yang selalu engkau hina, yang kau selalu kutuk tu. Sekarang dia telah wafat. Barulah Yahudi tadi sedar bahawa selama ini orang yang dia kutuk tu lah yang menyuapkan dia makanan, berbuat baik pada dia. Tuan-tuan dia, kadang kita ni ada orang yang cakap buruk kepada kita. Ada orang yang selalu cek pasal kita kan. Apa yang Nabi contohkan kepada kita? Buat dia baik. Buat baik. Lama-lama orang tu akan rasa bersalah dan dia sendiri yang akan cari kita balik. Dia sendiri akan menyesal. Kadang bila orang marah kita ataupun orang buat zalim kat kita, kutuk kita macam-macam, kita makin jauh daripada dia kan. Sebab apa? Itulah perasaan kita. Emosi. Hantarlah dia, biarlah dia kata macam-macam, besok ke akhirat mengangkatlah cik aku. Dia kata itu kan. Masa itulah kita akan rasa macam geramnya jumpa orang ni kan. Dapat mulut dia kucili mulut dia kan. Geram kan. Time tu kita akan rasa kalau dapat balas dendam memang puas hati. Tapi Nabi tunjukkan akhlak, Nabi sikit pun tak balas, bahkan memberikan kebaikan-kebaikan. Ini cara sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Salam sejahtera sentiasa tercurah ke atas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu bersama golongan yang diabadikan Allah. Semoga Allah meridainya bersama orang-orang siddiqin. Semoga mengumpulkan kita bersamanya kelak di satu negeri kemuliaan milik Tuhan semesta alam. Itulah mati. Tak ada seorang pun dapat terselamat daripadanya. Jika keranda menghumbankan seseorang, datanglah seorang lagi. Kami hanya berharap semoga selamat dalam menempuhnya. Dan semoga harapan kami ini tidak menjadi sia-sia belaka. Kami bangunkan istana-istana dan gedung-gedung pencakar langit. Padahal kami tahu bahawa kami pasti binasa dan akan mati. Hanya kepada Allah kami mengadukan keresahan hati ini. Setiap hari, kematian menjadi nasihat yang bermanfaat. Kita fikirlah, tengok kematian. Hari-hari ingat mati, itulah nasihat yang bermanfaat. Hari-hari ingat mati. Mati macam mana lah nanti kan. Hidup aku kat sana. Dah selesai ke belum hutang-hutang aku? Hak-hak aku Allah Ta'ala dah selesai ke belum? Ya? Kena sentiasa fikir. Barulah kita akan berusaha untuk akhirat. Sebab kalau tak ingat mati ni, kita tak fikir pun tentang akhirat. Kita fikir tentang hujung bulan ni, cuti nak pergi mana jalan. Keduri ni nak masak apa. Benda ni je kita fikir. Balik nanti nak tidur, besok pagi nak breakfast kat mana, nak sarapan apa, masak apa. Hal-hal dunia kita fikir. Sedangkan kita tak tahu apa jaminan besok kita akan bangun. Apa jaminan kita akan sedar besok. Benda ni yang kita perlu renungkan. Sejarah mencatatkan bahawa Khalifah Harun al-Rashid, salah seorang khalifah zaman Abbasiyah, yang pernah mencabar awan-awan bergumpal supaya menurunkan hujan di negerinya, telah membangunkan istana megah di kota Baghdad. Kemudian dia jemput para penyair di istananya untuk memberikan sanjungan kepada dia. Harun al-Rashid dia buat istana besar. Kemudian dia jemput para penyair untuk bagi sanjungan, pujian pada dia. Lalu datanglah para penyair memuji-muji keindahan istana tu, kecuali seorang penyair zuhud yang bernama Abu al-Ittahiyah, seorang penyair zuhud. Lalu ketika sampai giliran dia nak memuji kemegahan istana Khalifah Harun al-Rashid, dia membaca syair.
Silakan kamu hidup bersenang lenang sesuka hatimu, wahai Tuan. Di dalam naungan tembok istana yang tinggi dan megah ini, dia puji. Harun pun tersenyum dan rasa berseri-seri wajahnya mendengar nasihat singkat tersebut. Dan dia pun kata, teruskan lagi. Seronok orang puji dia. Lalu Abu Tahiyah pun berkata, semua kehendakmu pasti akan segera dipenuhi, sama ada pada malam hari maupun di siang hari. Semua kehendak Harun ni, sebab dia khalifah, semua orang akan selesaikan. Harun Ar-Rasyid kata, teruskan lagi, tambahkan lagi kata-katamu. Abu Al-Hitayah pun meneruskan, namun Tuan, jika nafas telah turun naik di tenggorokmu dan keluarnya bunyi sakarat terdengar dengan perlahan dari tenggorokmu, pada saat itu kamu pasti insaf dan sedar diri bahawa kamu memang benar-benar tertipu dengan dunia ini. Ketika itulah nasihat itu membuatkan Harun Ar-Rasyid terkejut, tersentak. Dalam pujian melambung-lambung, tiba-tiba ditegur begitu sehingga dia menangis dan kemudian tidak sedarkan diri jatuh pingsan. Takut dengan kata itu kan. Kita ni tuan-tuan, kalau memuji orang tu, jangan memuji meninggi sangat. Kita memuji melambung meninggi sehingga orang tu lupa, dia terawang-awang dengan pujian kita, akhirnya dia leka. Sekali jatuh, sakit dia pergi. Sangat terperi sakit dia kan. Kalau nak mengutuk orang, mengkritik orang, jangan terlalu merendah sangat orang, menghina, mengutuk sampai seolah-olah dia tak ada harga diri. Sebab dia tu ada maruah yang perlu dijaga. Ya? Kita ni kena hidup sederhana. Nak memuji jangan melambung, nak mengkritik jangan menghina, merendah. Sederhanalah, tak salah kita nak mengkritik orang. Apa yang buat kita rasa teguran dan sebagainya. Tapi jangan sampai memalukan dia, menghina dia. Ya? Tak kala Umar Al-Khattab pula, tadi Abu Bakar, tadi Harun Ar-Rasyid, ini Umar Al-Khattab pula menghampiri kematian, dan tentulah kita tahu punca kematian Sayyidina Umar. Ya, tak syak lagi kematian sahabat Nabi ni kerana dua sebab je. Kalau tidak kerana penyakit alami, yakni penyakit biasa, mati kerana syahid, dibunuh. Itu saja kematian secara sahabat Nabi. Ya. Sesiapa yang berjumpa dengan seseorang daripada mereka, pastilah berkata, sungguh aku menjumpai pemimpin mereka. Dia bagaikan bintang di langit yang menjadi petunjuk dan bagaikan panduan pejalan kaki di permukaan bumi. Alangkah ramainya orang kaya mati. Dia mati kerana kegemukan, gemuk. Jadi dia mati sebagai pejuang makanan. Dia mati dalam keadaan hina kerana matlamat hidupnya hanyalah demi mengenyangkan perut dan memenuhi kehendak mulut semata-mata. Kembali kepada kisah Umar. Pada satu ketika musim haji, dia berdiri sambil bertafakur di sisi mihrab, mengangkat kedua belah tangannya. Umar ketika itu seorang khalifah yang semakin tua. Kepalanya beruban kerana menegakkan keadilan. Badannya kurus memikirkan kemakmuran rakyatnya. Ketampanan hilang kerana beribadah pada Allah, sehingga air mata membekas pada kedua belah pipinya. Bertakung macam bekas. Dia adalah seorang yang jujur, pembela kebenaran sama ada malam hari maupun pada siang hari. Ketika itu dia berdoa depan Kaabah. Wahai Allah, rakyatku ramai yang telah hilang. Kekuatanku sudah lemah, ajalku sudah hampir tiba. Oleh itu, wafatkanlah aku dalam keadaan tidak lalai dan tidak difitnah. Ya Allah, aku mohon mati syahid di jalanmu dan mati syahid di negeri Rasulmu, Madinah. Dia minta mati syahid di Madinah. Maka dalam hal itu, sahabat-sahabat ketika mana Sayyidina Umar pulang ke kota Madinah setelah mengerjakan haji, sahabat pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, betul ke aku dengar engkau meminta mati syahid kepada Allah di Madinah? Persoalan dia. Betul ke minta mati syahid di Madinah? Sedangkan biasanya orang yang minta syahid ini, dia kena berangkat ke sempadan, berperang kat sempadan, bukan hanya kat dalam kota Madinah. Kerana dekat sempadan inilah yang menjadi sasaran serangan musuh. Kenapa nak mati dekat kota Madinah? Tak pernah lagi sahabat mati kat kota Madinah, katanya. Umar menjawab, memang betul itu yang aku minta pada Allah. Aku berharap semoga doa aku itu dikabulkan Allah. Memang betul dia minta begitu. Lalu pada satu malam, Umar bermimpi. Dalam tidurnya, dia bermimpi melihat seekor ayam jantan, Rom.
Ini tarum ni besar ni. Kan. Mematuk kepalanya sebanyak 3 kali. Tap, kepatuk kembali. Kemudian dia menakwilkan mimpi itu kepada seorang ulama. Ada riwayat menyebut seorang wanita yang pentafsir mimpi di zamannya. Maknanya tafsir mimpi ini diharuskan dalam Islam. Kalau orang tu pandai menakwil mimpi, kita tanya dia, apa maksud mimpi ni? Tanyalah pada orang yang alim, yang tahu tentang tu. Lalu ulama tu berkata, kamu akan dibunuh oleh seorang lelaki bukan bangsa Arab. Kamu akan dibunuh, wahai Umar, oleh seorang lelaki bukan bangsa Arab. Mendengar takwil mimpi tersebut, Umar pun reda dan pasrah diri pada Allah. Dan yang benar, ketika mengimamkan solat subuh pada satu pagi, Umar pun tiba-tiba dia ditikam oleh seorang yang bukan bangsa Arab dan tersungkur berlumuran darah di mihrab, tempat yang mulia, dan semasa ingin menunaikan solat fardu yang sangat mulia pula. Ketika dia didukung oleh kaum muslimin, Umar sempat bertanya, sudahkah aku melaksanakan solat subuh? Mereka menjawab, belum wahai Umar. Dia ditikam. Dalam riwayat menyebut, dia ditikam dengan pisau yang ada 2 mata. Atas bawah. Tikam dari belakang. Cunguk kat perut dia. Tembus. Katanya, ketika Umar minum air keluar melalui lubang tadi tu. Bocor. Punya dah dalam kesan tikaman dia tu. Dia jatuh. Dan waktu tu, sahabat-sahabat pun pergi membangunkan dia. Dalam riwayat ada juga menyebut, ketika itu ada sahabat-sahabat yang cuba nak menyelamatkan Sayyidina Umar pun ditikam. Lebih kurang 5 atau 6 orang yang mati terbunuh ketika itu. Kerana ditikam semua orang macam tu, macam mengamuk. Kan? Namun ketika itu jugalah Sayyidina Umar cuba bangun untuk sambung solat subuhnya, tapi dia jatuh pingsan lagi. Tak kala kaum muslimin baringkannya dan meletakkan pipinya di atas sebuah bantal, Umar tersedar dan berkata, tepikan bantal ini dari kepalaku. Biarlah kepalaku terletak di atas tanah. Semoga dengan begitu Allah memberi rahmat kepadaku. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Dia begitulah minta. Kan? Lalu kita tahu Umar sempat berwasiat kepada anaknya, Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah, detik kematianku semakin hampir. Pergilah ke rumah Aisyah. Minta izin kepada Aisyah bahawa aku ingin ketika aku mati nanti dikebumikan di sebelah kuburan 2 sahabatku, iaitulah Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kamu ke sana jangan guna title khalifah, tapi sebutlah Umar yang minta. Nampak tak tawaduknya dia? Dia tak guna kabel. Kan kita pantang ada kabel sikit, guna ni bagi tahu anak buah saya nak minta kerja. Saat ni pegawai ke atasan. Kita guna. Tapi Umar boleh. Dia kata bagi tahu bahawa seorang khalifah nak ke bumi kat sini. Apa nak jawab? Khalifah yang minta. Tapi tidak. Bagi tahu Aisyah, Umar minta. Kalau dia kata tak boleh, jangan nak argue lagi. Janganlah kau cakap kata ini khalifah yang minta ni, takkan tak boleh. Sahabat Nabi ni, jangan. Sekali dia kata tak boleh, terus balik. Begitulah dia. Kan? Maka Abdullah bin Umar pun pergilah membawa hajat kepada rumah Siti Aisyah dan mengatakan hajat Sayyidina Umar begitu, dan akhirnya Aisyah kata dibenarkan. Maknanya boleh kemudian itu. Kemudian bawalah berita gembira itu, jumpa balik ayahnya, wahai ayah, aku dah berjumpa dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha kata boleh, dia benarkan jasad ayah dikebumikan di situ dalam rumahnya. Lalu kata Umar, alhamdulillah, tapi sesungguhnya sekiranya nanti waktu aku mati, ketika jenazah aku dibawa ke rumahnya, tiba-tiba Aisyah tu bertukar fikiran. Tak jadilah, bila fikir balik, tak bolehlah. Janganlah kamu carut apa-apa lagi. Terus pindah ke kubur sahabat-sahabat yang lain di luar sana. Makna kata kalau waktu tu sekali lagi tanya pada Aisyah, kalau Aisyah tak beri kebenaran, tak payah ke bumi itu. Ke bumi tempat lain. Dan ketika mana dia wafat, Umar radhiyallahu anhu wafat, jenazahnya pun dibawa ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan Siti Aisyah pun membenarkannya. Sebab itulah kita tengok dekat dalam Masjid Nabawi adanya kubur Rasulullah, di sebelahnya Abu Bakar, di sebelahnya kubur Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah, kan? Itulah 3 orang sahabat
yang selalu bersama ketika hidup di dunia ini. Mana-mana pergi, dia akan sebut, aku, Abu Bakar dan Umar. Aku, Abu Bakar dan Umar ke sana. Aku, Abu Bakar dan Umar ke sini. Ini dicemburui oleh Sayyidina Ali, dicemburui oleh Sayyidina Uthman. Ya. Sayyidina Ali pernah menyanjung Sayyidina Umar ketika dalam keadaan Sayyidina Umar nak wafat ini. Sayyidina Ali pun memuji dia. Wahai Umar, aku masih ingat sabda Nabi SAW. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Engkau bertiga ni memang rapat. Semoga Allah menghimpunkan kamu, wahai Umar, bersama kedua sahabatmu itu. Kata Umar, cukuplah. Semoga aku selamat dalam menghadapi ujian ini. Hanya itulah harapanku selama ini. Maksudnya mudah-mudahan aku selamat daripada ujian sakaratul maut ini. Tuan-tuannya, maka dapatlah dikebumikan dalam rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itulah ketika mana Sayyidina Umar masuk dalam rumah Siti Aisyah, dalam ruang biliknya itu, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha pun meletakkan tirai di antara ruang tempat dia tidur dengan kubur-kubur 3 orang sahabat yang mulia tadi. Kalau dahulu bilik Siti Aisyah tidak ada tirai, sebelah itulah kubur Rasulullah, sebelah itulah kubur Abu Bakar ayahnya. Tapi kerana ada Umar radhiyallahu anhu, dia meletakkan tirai. Kenapa? Kerana aku malu adanya Umar di dalam rumahku. Malu. Padahal Sayyidina Umar dah wafat. Bukannya melihat pun apa yang dia buat. Tapi inilah yang dikatakan jaganya, istilah jaganya aurat seorang ummul mukminin. Sehingga pada orang mati pun dia sangat segan buat tirai. Itu yang berlaku. Ya. Kata Ibn Mas'ud, keislaman Sayyidina Umar sebagai penolong, kehijrahanmu sebagai kemenangan, dan kepimpinanmu sebagai rahmat. Para sahabat Rasulullah SAW telah persiapkan diri menghadapi kematian dan sakaratul maut. Memang betul, mereka bertahun-tahun telah bersiap sedia menghadapinya. Itu sahabat yang dijanjikan syurga. Persiapkan diri bertahun-tahun. Kita ni yang belum tahu lagi syurga ke neraka, kita anggap macam benda ni macam mustahil dia, macam jauh lagi dia, kan? Tak ada pun persediaan kita betul-betul bersedia, kan? Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, dunia pasti ditinggalkan, sedangkan akhirat sudah siap sedia menanti. Oleh itu jadilah kamu sebagai anak-anak akhirat dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Hari ini adalah hari beramal, bukan hari dihisap. Sedangkan esok adalah hari dihisap, bukan hari beramal. Ali bin Abi Talib adalah guru penawar hati, pembimbing jiwa, pembina akhlak yang mulia. Kata-katanya menyentuh kalbu kerana keluar dari hati yang suci dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni kita tinggalkan. Sebab tu kita panggil dalam istilah kita meninggal dunia. Kita yang tinggalkan dunia. Tak pernah lagi kita dunia tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan dunia. Jadi kalau kita tahu bahawa kita akan tinggalkan dunia, kenapa kita persiapkan dunia ini seolah-olah kita tinggal selama-lamanya? Ini masalah untuk diri kita. Dan sedangkan kita pasti meninggalkan dunia ni. Pada satu malam, Sayyidina Ali pernah mencabut janggutnya dengan tangannya sendiri sambil menangis dan berkata, wahai dunia, wahai tempat yang penuh dengan kerendahan, aku menceraikan kamu, wahai dunia, dengan talak 3 sekaligus dengan tidak ada rujuk lagi setelah itu. Bekalanmu hina, umurmu singkat, perjalananmu penuh dengan liku-liku. Alangkah kejinya bekalan itu, alangkah jauhnya perjalananmu, alangkah lamanya aku berjumpa kematian. Itu kata Sayyidina Ali. Maknanya kata, dia tak nak letakkan dunia dalam jiwanya. Ada sebuah syair juga yang disebutkan kepada Ali bin Abi Talib, katanya, tiada tempat tinggal bagi seseorang selepas kematian kecuali rumah yang telah dibina sebelum kematiannya. Mana tempat dalam rumah kita yang kita khususkan untuk diri kita setelah kita mati? Tak ada. Kita ada rumah. Ada tak dalam bilik tu kita hasilkan, besok kalau saya dah mati nak sini, letakkan mayat kat sini? Tak ada, tuan-tuan. Ya, keluarga kita akan segera usir kita keluar. Bawa kita keluar, kejap je. Meninggal pagi, petang dalam kubur dah. Meninggal malam, pagi dalam kubur dah. Sekejap sangat orang tinggal kita. Itulah rumah yang telah dibina sebelum kita mati. Memang dah ada dah.
Kubur kita ni dah ada dah. Tak payah kita nak bina pun. Memang dah dibina, dah siap dah. Cuma kita je belum mati lagi. Jika dibangunkan dengan kebaikan, tentu rumah tu baik dan indah. Kalau kita bina rumah tu dengan baik, kebaikan, dia baik dan indah. Jika dibangun dengan jahat, maka rumahnya buruk dan kotor. Itulah rumah kita nanti. Kubur yang sempit dan gelap. Harta yang kami timbun ternyata hanya untuk ahli waris. Harta yang kita usahakan ni rupanya untuk ahli waris. Kita bangunkan istana hanya untuk kehancuran kerana mati. Rumah besar-besar, rupanya kehancuran kerana mati. Beramallah untuk rumah hari esok yang dikawal oleh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, malaikat penjaga syurga. Itulah rumah kita nanti. Jirannya Muhammad dan pembinanya Allah Maha Penyayang. Bayangkan kalau jiran kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Boleh tak kita bayangkan kita berjiran dengan manusia agung tu? Ya, di dunia ini, seperti yang saya cerita yang lepas, ya, orang berbangga dapat berjiran dengan artis. Berbangga dapat jiran dengan orang-orang hebat kat dunia ni. Berebut-rebut nak duduk rumah sebelah dia. Kan? Di Dubai ada sebuah kondominium mewah. Kondominium ni harga je berjuta-juta. Kalau convert duit kita ni, satu unit saja 20 juta. Kondominium, kan? Macam mana cara dia nak berniaga? Dia nak jual rumah tu macam mana? Dia letak salah satu unit rumah tu kepunyaan Syahruhan. Mereka Syahruhan duduk rumah tu. Kan? Jadi apa jadi? Market pun tinggilah. Siapa nak jadi jiran Syahruhan? Ni harga dia 20 juta. Maka lagi jauh, lagi murah. Dekat sikit, mahal. Syahruhan tak duduk situ pun, sesekali je balik. Kan? Bukan dia pergi apa. Pasal bukan rumah dia. Tapi kenapa bagi kat dia? Cara nak berniaga. Orang pun tertarik, seronok jiran dia Syahruhan. Itu dunia. Bayangkan jirannya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Dan rumahnya pula, kontraktornya siapa? Pembina siapa? Allah yang Maha Penyayang. Yang tentulah rumahnya takkan musnah. Allah yang bina. Rumah yang kita buat ni canggih-canggih pun satu hari nanti runtuh juga. Istananya daripada emas dan lantainya harum bagikan minyak kasturi. Sedangkan Za'faran ni tumbuhannya mahal. Dan kalau kita tengok, 1 gram aja kadang-kadang sampai RM18 sampai RM30 harga rumah mahal. Itulah tanaman yang menghiasi sekelilingnya. Kayanya orang ni. Kan? Mana rumah orang kaya yang tanam za'faran sekelilingnya? Tak ada, tuan-tuan. Sebab za'faran ni kalau kita tanam keliling rumah, hilang orang curi. Kan? Dia tak boleh tanam sebarangan. Mahal. Ya? Itulah yang disediakan untuk kita. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan lagi, menjelang kematian Amru al-As. Siapa Amru al-As? Salah seorang sahabat Nabi yang juga dijamin syurga. Dia menangis tanpa henti. Bila lagi manusia akan menangis kalau tak menangis pada waktu ini, kata dia. Bila lagi dia bersedia menghadapi kematian ini, bila lagi dia akan menyesal jika tidak menyesal pada saat-saat menurunkan itu. Bila lagi nak menyesal? Waktu ni lah. Kita mati besok, tuan-tuan, kita akan menyesal. Orang baik menyesal, orang jahat pun menyesal. Yang baik kenapa menyesal? Yang baik menyesal kerana rasa kurangnya amalan. Yang jahat kenapa menyesal? Sebab tak ada amalan. Menyesal. Semua menyesal. Okay. Itulah yang ditangiskan oleh Amru al-As. Dan ketika dia menangis, anaknya Abdullah bin Amru pun menghampirinya dan cubalah menghiburkan hati ayahnya. Wahai ayah, bukankah engkau sudah masuk Islam? Bukankah engkau sudah berhijrah? Bukankah engkau dulu pernah dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan perang kaum muslimin? Bukankah kamu telah berjaya menakluk negeri Mesir? Makna kata banyaknya jasa-jasa Amru al-As ni. Kenapa nak sedih? Tengok jasa rekod dia pun dah rasa macam layak dah dia masuk syurga. Kenapa nak sedih? Lalu Amru al-As pun memalingkan wajahnya ke dinding dan kemudian dia menangis lagi. Dia tak nak pernah ada panding ke dinding. Tak lama kemudian dia pusing balik wajahnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia berkata, sesungguhnya aku telah melalui 3 fasa kehidupanku. 3 fasa kehidupan. Semasa jahiliah dahulu, aku tak kenal sama sekali Islam. Orang yang paling aku benci ketika itu adalah Rasulullah SAW. Sekiranya aku mati pada saat itu, pastilah aku termasuk penghuni neraka Jahannam. Waktu jahiliah dulu. Benci sangat dengan Rasulullah. Kalau jumpa depan tu, dia akan bunuh Nabi. Waktu itulah. Kalau aku mati ketika itu, tentu neraka, confirm. Namun,
takdir Allah aku memeluk agama Islam, aku mendatangi Rasulullah SAW di Madinah. Sebaik saja baginda menghulurkan tapak tangannya untuk membaiatku, baginda genggam erat tanganku dan berkata, ada apa denganmu wahai Umar, wahai Amru? Aku menjawab, wahai Rasulullah, aku inginkan satu syarat. Nak masuk Islam ni aku inginkan satu syarat. Apa syaratmu? Aku menjawab, syaratku adalah Allah bersedia mengampunkan seluruh dosa-dosaku. Lalu Nabi pun tersenyum. Dia berkata, tidakkah kamu tahu, wahai Amru, bahawa taubat menghapuskan dosa-dosa apa sahaja yang ada sebelum ini, dan Islam menutupkan kesalahan-kesalahan apa yang pernah dilakukan sebelum ini. Bagi orang yang baru masuk Islam, maka dosanya sebelum itu semuanya diampunkan. Bagi orang Islam yang bertaubat, maka dosanya semua sebelum itu semuanya hilang. Umpama macam kita reset balik diri kita. Kita bertaubat, dosa kita yang lama semuanya kosong. Reset balik. Itu besarnya taubat ni. Tapi kita ni kurang bertaubat. Sebab kita macam tak apa yakin taubat. Tak rasa macam dosa tu diampunkan. Tak menjiwai taubat tu sendiri. Ya? Lalu baginda pun berkata, Amr berkata, aku masuk Islam demi Allah. Sejak itu orang yang paling aku cintai hanyalah Rasulullah SAW. Demi Allah, jika sekarang ni kalian minta aku ceritakan bagaimana sifat-sifat jasad Rasulullah, bagaimanakah rupanya, tentu aku tak sanggup menggambarkannya. Memandangkan ketika hayatnya, aku tak sanggup pun melihat terus wajah Nabi kerana rasa hormat dan takjubnya. Sekiranya aku mati dalam keadaan demikian, besar kemungkinan aku masuk ahli syurga, termasuk syurga. Sebab cintanya pada Nabi. Dia kata, kalau aku mati, confirm syurga. Masya Allah. Namun sayang, aku tidak sempat meninggal dunia ketika hayatnya Nabi SAW. Nabi telah pergi meninggalkan aku. Dan dunia sempat permainkan aku. Sehingga aku hanyut di dalam dunia. Dan sekarang ni ketika ajal menghampiriku, aku tidak tahu sama ada aku dimasukkan ke dalam syurga atau dicampakkan ke dalam neraka. Dia tak tahu. Ini dia takut. Lalu yang aku harapkan sekarang ini ialah aku dapat pegang kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dia nak pegang. Dan kemudian dia genggam erat tangannya seolah-olah dia pegang erat kalimat tersebut. Dan setelah mengucapkan dua kalimah tauhid itu, Amru al-As pun wafat dengan keadaan tangannya genggam begini. Kemudian ketika orang-orang nak memandikan, kafan, solatkan jenazahnya, tangannya masih lagi begini. Setiap kali dibuka, dicantum balik. Setiap kali buka, cantum balik. Akhirnya mereka pun mengebumikannya dalam keadaan demikian. Itulah yang berlaku kepada Amru al-As. Kalau kita tengok jenazah yang tak boleh nak buat apa-apa, biar je lah. Kan? Kita katakan, dah insyaAllah, kita teruskan. Berhenti dulu ke? Teruskan. Kadang kita jumpa jenazah yang bentuk dia tak boleh nak dilenturkan. Ya? Ada mayat yang kadang-kadang dia tangan dia bengkok ke apa. Maka kita tak boleh nak lenturkan. Biar je lah dalam keadaan macam tu, jangan paksa. Tak boleh nak kiam. Tangan dia tegak macam ni. Luruskan. Biarkan je. Kita jangan nak paksa, nak patah-patahkan. Biar je. Kalau tak boleh, biarkan. Amru al-As tangan dia begini, orang pun tak boleh nak bukakan. Maka dibiarkan. Tak jadi kesalahan pun pada kita. Dan si mati pun tak ada menangkap apa-apa pun risiko. Kerana itu adalah keadaan yang tak dapat dielakkan. Ya. Dan kalau kita pula ziarah orang mati, kalau nampak tanda pelik-pelik pada mayat, janganlah kita tegur. Kan? Tengok kaki dia sengit sebelah kan. Jangan kita tegur. Kan? Apalah kaki lipat macam tu pula. Kan? Tak adanya tukang mandi saja nak pergi lipat. Okey, hari ni kita lipatkan kaki dia macam ni. Ya? Tak ada. Melainkan mesti ada sebab. Kan? Ada orang yang mayat dia tu, yang mungkin saya pernah cerita kat sini, tangan dia begini. Tak boleh nak bawa turun. Nak turun tak boleh. Badan dia besar, dia dah meninggal 2 hari. Kembung dah. Nak bawa turun tak boleh. Lalu kita pun dah mandi kafan, tangan dia beginilah. Jadi bila ada satu orang makcik tu masuk, dia terus tegur. Apa kembang benar kepala budak ni? Kata dia. Dia tegur pula kan. Makcik, bukan kembang kepala itu, tangan itu kat situ kan.
Astaghfirullah, mulut jahat, kata dia. Dia terlupa kata kan. Sebab itulah kita kena jaga bila nampak orang tangan apa badan pelik-pelik ke, diam je lah kan. Tak ada orang sesaja je kan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kan, di Terengganu ada satu kes yang tim kami uruskan. Dia meninggal dalam keadaan bersilo. Macam tuan-tuan duduk ni lah, bersilo. Tak boleh nak baringkan. Orang tu angkat je kain yang gobar tu, kain selimut tu kan, dia angkat, tenia menunduk orang tua tu. Meninggal ke tu? Saya cakap kan. Pasal dia tunjuk gambar saya. Meninggal dah Ustaz. Apa tak baringkan dia? Tak boleh. Dia baring keras macam tu. Kan? Tak boleh baring langsung. Tak boleh. Bawa lah pergi hospital. Mungkin doktor buat dekat edah ke apa. Tak. Polis kata tak payah bawa hospital. Surat dah keluar dah. Boleh urus. Macam mana Ustaz? Dia tanya saya. Saya kata ikut lah kemampuan dia. Lalu dia kata, dia cerita kat saya lah, kami pun mandikan jenazah tu. Dia mandikan jenazah tu dalam keadaan jenazah duduk bersila. Okey, tak ada masalah. Dikafankan mayat tu dalam keadaan dia bersila, dia bungkus macam mana tak tahulah kan. Tapi bersila. Okey, lepas. Tapi Ustaz tahu tak, kata dia, yang paling mencabar kami ialah waktu bila? Waktu kami nak solat jenazah tu. Bayangkan jenazah bersila depan kami. Kan? Tu bergemang bulu omor tu kan. Allah Akbar, tengok mayat bersila dulu itu kan. Itu yang mencabar dia kan. Tapi itulah keadaan mayat kan. Ke bumi macam mana? Ke bumi dia terpaksa mengiring lah dalam keadaan bersila begitu. Itulah tuan-tuannya. Kita pun tak tahu bagaimana hujung nasib kita kan. Setiap mayat dia berbeza-beza keadaannya. Maka kalau kita tak mampu nak sempurnakan ikut keadaan yang biasa fitrah, ikutlah kemampuan dia. Kerana itulah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada dia, ya. Dan berbalik kepada Sayyidina Amr al-As tadi, itulah yang berlaku kepadanya sehinggalah dia meninggal dunia dalam keadaan tangannya digenggam demikian. Demikianlah kematian yang pasti dirasai oleh setiap insan, sama ada orang soleh maupun orang derhaka. Dalam bab seterusnya kami akan huraikan cerita orang-orang yang lalai semasa berhadapan dan bergelut dengan sakaratul maut. Nanti kita akan jumpa lagi insya-Allah pertemuan akan datang. Cerita pula tentang kematian orang yang lalai. Orang yang lalai ketika diambang sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf segala kekurangan, kekilafan, keterlanjuran kata-kata dan masih ambil. Insya-Allah ada rezeki kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.